sama-sama boleh untuk salat secara berjamaah dan kita sama-sama berdoa pada akhir daripada sembahyang tadi, yang saya harapkan moga-moga mungkin doa-doa itu nampak ringkas bagi kita, akan tetapi sedar tak sedar ada insan-insan lain yang sedang menerima manfaat daripada doa-doa kita. Ahbabuna fillah, minta maaf saya katakan, Bang Imam, mak ayah ada lagi? Mak ayah ada lagi? Tak ada dah, dua-dua tak ada dah. Doktor? Tak ada. Mamu? Tak ada. Tiga-tiga orang tak ada. Bangki? Tak ada. Majoriti, bang? Ada lagi? Ayah, mak? Dua-dua ada lagi? Alhamdulillah. Bang Syed? Dua-dua tak ada. Ada seorang ayah, mak ayah. Ayah tak ada dah. Okey. Doa yang kita lantunkan tadi, Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina ataupun wa liwalidaina tadi, nampak ringkas dan kita merasakan biasalah doa tu tiap-tiap waktu saya baca. Akan tetapi sedar tak sedar, doa tu sedang dinikmati oleh mak dan ayah kita dalam kubur, dalam arzakh, dalam alam barzakh riba. Yang mana doa di antara doa yang paling cepat makbul disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah fi kulli dubur salah, yakni selepas daripada habis sembahyang kita doa, maka itu di antara doa-doa yang Allah Taala makbulkan. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, bila Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sebut iza mata ibn adam inqata'a amaluhu illa min salas, apabila seorang anak Adam itu mati, tak ada dah tinggal bagi dia ni melainkan tiga perkara. Yang pertama adalah disebutkan sadaqatun jariyah. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga adalah waladun salih yad'ulah. Baik, uraian hadis ni semua tuan-tuan bisa dengar dah. Cuma saya tak mau sebut dah tu, berasa nak sebut pagi ni tak tahu pasal apa, tapi nak sebut juga lah. Walaupun benda tu mak ayah saya pun ada lagi, tapi berasa teringat nak sebut. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ialah ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga ialah anak yang soleh. Baik, ketiga-tiga ni tuan-tuan bisa dengar huraian sedekah jariah macam mana, ilmu yang dimanfaatkan macam mana, anak soleh yang ni macam mana. Baik, saya nak tambah sikit pagi ni ya, sikit saja. Dalam tiga perkara ni, ada ulama hadis yang menghuraikan hadis ini dengan mengatakan bahawasanya Nabi cerita tiga bukan cerita saja, tapi Nabi cerita tiga ni mengikut turutan yang paling susah untuk dibuat oleh manusia. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah tak susah. Tak susah sedekah jariah ni. Paling mudah dalam tiga ni, ni paling mudah, sedekah jariah. Tambahlah ni tuan-tuan, wakaf lah ni paling murah. Kalau kita satu lot tanah dia berbuat ni, berapa paling murah tuan-tuan bisa dengar berapa? Orang dia buat ni RM10 pun dah. RM10 tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan beli fast food ni, RM10 tu tak ada apa, tauk itu. Tuan-tuan boleh buat wakaf tu dengan RM10. Keluar bank saja belum buat apa ni, wakaf ambil RM10, ambil RM20, RM30. Nak tulis nama, tak payah tulis nama, tulis hamba Allah Ta'ala ya. Punya berasa nilai tu tak ada pun di sisi kita nak buat wakaf setapak RM10 tu. Paling mudah sedekah jariah. Yang dua, ilmu yuntafa'u bih. Ini susah sikit daripada hal pertama. Apa dia? Ilmu mesti kita bagi kepada orang, dan ilmu tu ada manfaat. Itu syarat yang kedua. Tuan-tuan, bukan semua orang boleh mengajar, dan bukan semua orang ada ruang untuk memberikan ilmu kepada orang yang manfaat. Susah. Nak kena mengaji, nak kena boleh sijil, nak kena ni. Tambah Pulau Pinang ni, saya silap dan saya tak boleh kuliah apa lepas ni. Kau benar nak tahu toleh tak ada ke apa ke? Tengok panas sangat kat Pulau Pinang ni pun, kan? Tak apa, tak boleh abang mai. Bukan nak galut benar kita pun. Itu susah tu nak menyampaikan ilmu tu.
Kena ada tauliah, kena ada ya, memanglah kena tauliah tu memang kena ada lah. Macam saya duduk jabat agama, duduk jabatan agama Kedah pun sama serupa tu lah, nak mengajak pun kena ada tauliah lah. Cuma kalau kata tak ada apa-apa masalah, hamba mengajak bila sementara nak buat proses dapat tauliah dan sebagainya, sila bila mengajak bila bukan nak kena mesti ada tauliah. Dan orang ada tauliah pun tak semestinya dia mengajak betul. Minta maaf cakap, saya pernah jumpa kes yang minta tauliah. Masa tauliah ni kau, ni lah kali time mengajak tak kena. Time mengajak tu serong pergi merata. Lah kali isu akidah tu rupanya awal masa dia ambil tauliah taqiyah saja, dia duk murung ya. Semata-mata nak dapat tauliah, boleh tauliah dan pergi mengajak merata, lah kali dia bawa fahaman-fahaman dia yang silap. Ada juga. Maksud kata apa? Susah nak mengajak ni. Bukan semua orang boleh mengajak, dan bukan semua ada orang hak untuk mengajak. Susah itu nombor 2. Dan yang paling susah nak amalkan tuan-tuan, kata sebahagian daripada ulama-ulama hadis, dalam hak pertama nombor 2, hak paling susah tu waladun salih yad'ulah, anak-anak yang salih hak mendoakan mak pak dia. Tuan-tuan, hadis tu sebut apa dia? Waladun salih, syarat dia anak salih. Minta maaf saya katakan, berapa ribu mak pak yang pagi ni tak dapat doa daripada anak-anak dia. Minta maaf cakap, berapa ramai? Berapa ramai mak-mak ayah yang duduk dalam kubur pagi ni hak tak terima doa daripada anak-anak mereka? Berapa ramai? Ribu, puluh ribu, tak ratus ribu bah. Kalau kita duduk dalam satu dunia ni juta bah. Kalau kata di Malaysia ni saja pun yang semayang pun berapa puluh persen je hak semayang. Tu pun kira semayang 5 waktu, hak subuh saja tak kira lagi tu. Berapa ramai mak ayah yang pagi ni duk tunggu doa anak-anak dia, tak dapat. Dan tuan-tuan, salah seorang yang mak ayah sedang bergembira insya-Allah atas doa yang kita doa tadi. Sebab itu waladun salih yad'u lah, satu benda yang paling susah dalam tiga-tiga tadi, hak tu paling susah. Pasal apa? Syarat nak dapat doa tu kena waladun salih. Ada anak saja tak tentu lagi dapat doa. Waladun salih ni anak yang soleh, di antaranya ialah mestilah dia tu kaki sembahyang nak berdoa ni. Dia takkan lepas-lepas makan saja-saja ya Allah ampun dosa mak aku. Teruk sangat aku, tak ada aku. Tak kala ada siapa duk buat ni gitu. Tak ada aku. Kalau ia pun nak tunjuk soleh jangan teruk kan. Tak ada lah sudah muhung. Tak ada gelak-gelak bilik ayak pun, ya Allah ampunlah dosa mak ayah aku. Tak ada lah. Kita selalu waktu sembahyang je. Hak tu doa yang selalu kita doa, Allah maghfir lana dzunubana wali walidina ataupun wali walidaina, kedua-dua pun boleh, tak ada masalah. Tapi eloknya wali walidina itu lebih baik kerana merangkumi dengan pok-pok mak-mak menakan kita belakang. Warhamhum kama rabb wa rahmati. Rahmati ni tuan-tuan, rahmat ni bukan satu benda kecil tuan-tuan. Rahmat ni bagi orang yang mati mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu di antara benda yang besar. Besar. Sebab tu tuan-tuan, mati Allah sekalian, kita nampak benda tu ringkas, akan tetapi itulah perkara-perkara yang mak ayah kita hari ini sedang menikmati daripada kita. Kalau 5 kalilah doa itu, rahmat itu datang kepada mereka, kemungkinan saja menyenangkan mereka, kemungkinan saja menyamankan mereka, kemungkinan saja meringankan azab kubur mereka, wal'azubillah. Kemungkinan itu berlaku sahaja. Kerana apa? Waladun salih yad'ulah. Maka bersyukurlah atas nikmat ni. Moga-moga Allah Ta'ala istiqamahkan kita. Dan apa yang tuan-tuan buat hari ni, itulah yang akan anak-anak tuan-tuan buat kat tuan-tuan esok. Hari ni kita tak puasa. Hari ni kita rasa tak apa, tak ada masalah, biasa kat bangkit-bangkit mayang tu, dekat doa biasa, benda tu duk buat dah. Esok kita mati baru kita tahu lagu mana doa anak tu berharga bagi seorang mak pak yang berada dalam barzakh. Kita akan rasa lepas kita mati. Tapi alhamdulillah, lah ni kita duk buat dah. Moga-moga manfaat tersebut juga akan kita nikmati setelah kematian kita, dan kita meninggalkan anak-anak saleh di belakang-belakang kita, yang mana mereka ni akan mendoakan kita sekurang-kurangnya lepas daripada waktu sembahyang mereka, insya-Allah. Amin. Ahbabuna fillah. Ya. Boleh belakang.
Dia lafaz-lafaz itu ialah menunjukkan kepada lafaz jamak ataupun lafaz yang kita katakan menunjukkan kepada dua orang tu saja. Contoh macam kita katakan Allahumma fil lana zunubana wali walidina ataupun wali walidaina. Wali walidaina itu adalah merujuk kepada dua orang mak ayah kami. Maksudnya abang haji kita dua orang mak ayah, doktor kita dua orang, mu kita dua orang, abang kita dua orang. Itu wali walidaina. Akan tetapi bila kita sebut Allahumma fil lana zunubana, ya Allah ampun segala dosa-dosa kami, wali walidina, dan kedua mak pak kami. Mak pak yang mana? Mak pak ni bukan mak pak kita saja. Mak pak sebelah pak, mak pak sebelah mak. Maksudnya mak kita, ayah kita tu satu masuk dalam doa. Pak nakan kita, pak long, pak ngah, pak cik, pak jam, pak cak, apa semua tu masuk sekali dalam wali walidina. Jadi semua mak pak, mak menakan apa semua apa belakang tu masuk dalam wali walidina. Kalau wali walidainya tadi mak pak kita dua orang tu saja. Tapi kalau wali walidinya campur semua. Yang mak menakan, pak menakan, apa semua segala apa bala tu masuk lah tu. Jadi perkataan itu kedua-duanya betul saja, boleh kita guna pakai. Cumanya kesan daripada doa itu lebih besar apabila kita menggunakan perkataan yang macam tadi ni. Saghira, sigara, itu benda yang sama dan sebagainya, lebih kurang senang faham lagu tu. Kalau kita nak cerita dari segi sarafnya ataupun dari segi bahasa Arab dia tu, memanglah ada perbezaan. Contohnya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kita mengatakan Ar-Rahman sama aja, Ar-Rahim lebih kurang lah, pemurah mengasihani. Tak. Dia dalam bahasa Arab, bertambahnya huruf, bertambahnya makna, dan bertambahnya kelebihan. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, mana perkataan paling banyak? Itu beza tu. Jadi senang, mudah bagi faham. Maka apabila kita berdoa, gunalah lafaz sirah macam mana pun, itu memberi manfaat, itu memberi kebaikan insya-Allah atas doa kita. Cumanya bila kita menggunakan lafaz-lafaz tersebut yang kita sebutkan tadi, yang ni untuk kedua mak ayah kita, kedua-dua dapat manfaat. Wali walidina itu mak ayah pak menakan pun semua masuk sekali, itu lebih tambah banyak faedah atas doa-doa kita, dan juga doa-doa kita itu memberi manfaat kepada orang yang lebih ramai. So Rabb, sama itu semuanya ialah, kalau kita yang tu saja tu, doa tu banyak tu. Rabbayana, Rabbauna, kan? Sirara, Saghira. Memang itu kalimah-kalimah yang kalau kita nak susun, dia kena susun betul-betul. Kalau Saghira kena tang mana? Sirara kena tang perkataan mana yang awal tu. Macam kita sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ka wa barik wa sallim ka. Itu semua perkataan-perkataan yang kita kena bubuh, letak mengikut perkataan yang sesuai sebelumnya. So kalau macam kita lah ni kebiasaannya, rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu perkataan yang disusun dah, ia dah kena dah daripada awal sampai habis. Tapi kalau kita Allahumma fil lana dzunubana rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara, itu dia adalah sikit-sikit lah. Jadi lah ni masalah yang letak perkataan tu tak gaduh sangat panggil. Kita yang mungkin kita yang tidak memahami sangat lurah bahasa Arab ataupun perkataan bahasa Arab dari segi tempat baris, nahwu, sarah dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Kita baca apa yang ada tu saja. Yang masalah lah ni tak baca langsung. Tu apa sirara, saghira, apa dia doa pun tak, kan? Yang tu kita tak mau. Jadi manfaat itu macam kita lah, ada setengah orang tadi baru ni saya kuliah di Jitra, mai seorang muallaf, Allahumma salli alaihi wasallam, kita duk biasa lepas azan la ilaha illallah Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, kan, duk baca tu. Muallaf kita ni dia seorang Chinese, dia pun la ilaha illallah, kan, musyuk syamah kita tu, dia rasa kata dia ni lagi dahsyat, kata doa dia, dan dia baru masuk Islam. Saya kata dahsyat tu doa ni, dia bubuh doa dalam bahasa Mandarin tu. Kita duk dengar ni rasa nak seronok, tapi dalam waktu yang sama kita kagum, ya Allah, kalaulah sebelah aku ni yang baru Islam ini cakap dalam bahasa Mandarin ni, aku pun tak tahu dia cakap apa. Satu dunia punya doa satu dunia punya doa, beribu bahasa. Lagu mana Allah Ta'ala
Tuan-tuan tahu tak ada satu kalau kita kata lah kan, mesti ada satu bahagian. Kalau dalam kerajaan ni satu bahagian kementerian terima doa saja. Tuan-tuan faham, boleh faham tak lagu tu? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak perlu benda tu. Hang bagilah bahasa apa pun, hatta yang tak berbahasa, doa itu juga difahami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya salam. Sebab itu kita mengatakan bahawasanya kalau kita boleh menyusun perkataan yang baik ni, perkataan-perkataan ni pun penting sebenarnya dalam doa. Contoh macam kita katakan, kita nak minta rezeki. Kita nak minta rezeki. Puji Allah Ta'ala yang melibatkan kepada rezeki itu lebih afdal kita letak pada doa di situ. Contoh, kita minta rezeki ni, kita harap, ya Allah, pagi ni insya-Allah aku nak pergi, ni ada satu projek ni nak pergi masuk di kementerian ni, ya Allah, aku harap ini di antara salah satu rezeki aku. Kita minta doa lagu tu. Tapi afdalnya lagu mana? Kita pergi tambah nama-nama Allah Ta'ala yang melibatkan kepada hal tu. Apa dia? Ya Razak, wahai Allah Ta'ala yang Maha memberi rezeki, rezekikanlah aku benda ni, ya Allah, aku usaha dah. Mainkan macam kita orang tua-tua kita dulu. Contoh apa dia? Kita minta Allah Ta'ala amankan kita daripada satu-satu perkara. Ya, kita minta, ya Allah masallimna imanana wa inna. Kita minta doa, ya Allah selamat. Tapi dalam waktu yang sama, orang tua-tua dulu kita ajak apa dia? Bila habis minta keselamatan, minta apa semua, selalu orang tua-tua kita guna, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Tu kita dah baca lepas sembahyang. Apa dia disebutkan? Ya amanal khaifin, wahai Allah Ta'ala yang memberi keamanan kepada orang-orang yang takut. Aminna mimma nakhaf, selamatkan kami, amankan kami daripada apa-apa yang kami takut. Nampak tak? Jadi doa-doa ataupun kalimah-kalimah ataupun kita katakan lafaz-lafaz nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita seru, yang kita sebut ketika mana kita berdoa, kita sebutkan yang berkenaan dengan doa kita. Ada orang bukan Islam yang menentang Islam, menzalimi orang Islam, bunuh orang Islam. Masa tu tak padan kita duk baca Ya Rahman Ya Rahim. Anda faham tak? Kan mana tuan-tuan negara Islam kita kena ni ke perang ke, depa duk kena azab, kena bunuh apa semua, kita nak minta depa selamat, kita nak nampak Allah Taala tolong depa, tapi kita duk guna perkataan Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, bantu saudara-saudara kami, ya Allah, hancurkanlah tentera-tentera mereka yang jahat tu. Duk minta Ya Rahman Ya Rahim, tak kena. Masa tu kena guna nama apa? Ya Allahu Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah. Sebut nama Allah, ya Allah yang maha garang, maha cengih, maha ni. Sebut dah tu, baru padan, ancokkan mereka ya Allah, baru kena. Faham tak? Itu perkataan-perkataan ataupun susunan-susunan yang diguna pakai dalam doa. Dan bukan nak kata tuan-tuan, doa ni kalau kena perkataan yang betul, suasana yang betul, lainnya rasa beza. Kalau kami di Kedah, salah seorang dulu mufti yang dulu, Allah SWT, Datuk Paduka, Datuk Syekh Badaruddin, dia kalau doa seronok. Kami kalau dalam majlis-majlis selalu dengar doa dia, seronok. Dia doa dia karang sendiri. Kalau dalam doa dalam istana, doa dalam majlis, doa dalam apa, dia perkataan yang dia gunakan tu, belakang sama, lepas tu cerita bab doa. Contoh kalau minta apa, dia mulakan mukadimah doa tu dengan mukadimah yang cantik, akhirnya baru dimasukkan doa itu. Jadi itu salah satu cara ataupun uslub dalam berdoa. Ala kulli hal, kita mengharapkan doa-doa kita ni belaka Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima, insya-Allah, amin. Itu mukadimah. Padan mukadimah bagi 7-3 minit lah. Lama tak mai bang kira. Lama tak main tu, mukadimah panjang begitu. Baik, insya-Allah kita hadis nombor berapa tuan-tuan? Benar tak? 21. Oi, nak habis dah. Nak habis dah 21 dah. Tahun depan boleh habis terus ni. Baik, insya-Allah hadis 21. Baru nak masuk 21. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kita Raful Astar fi Talabil Maghfirati minal Ghaffar. Hadis 40 hadis mengundang keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ke-21, kemuliaan pemandi jenazah dan menyembunyikan keaiban si mati. An Sayyidina Rafi' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam,
man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 kabirah. Daripada Sayyidina Rafi' radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, barang siapa yang memandikan jenazah dan menyembunyikan keaiban yang terdapat padanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan baginya 40 dosa besar yang dilakukan. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ahbabuna fillah, hadis ini cerita berkenaan dengan satu tugas yang dilakukan oleh orang Islam kita, dan tugas tersebut hukumnya adalah fardul kifayah. Mesti kena ada dalam satu qaryah tu seorang yang menguruskan jenazah. Mesti kena ada, wajib. Kalau tak ada, ni saya bukan nak kata orang tuan, lebih-lebih muda ni tak banyak ada urus jenazah. Bukan kata lebih muda tu tak suruh saya pun dia tak pergi. Maksudnya kita jawatan kuasa ataupun kita yang duk urus masjid ni kena ada dah perancangan, cari orang, latih orang yang memang dia bersedia untuk buat kerja tu. Tuan-tuan ingat semua orang boleh mandi jenazah? Tuan-tuan ingat semua orang boleh urus jenazah? Dah. Jenazah elok pun tak tentu, tambah jenazah tak apa nak elok. Saya ni ada kawan seorang tu nama ini, hospital seorang dia bagian forensik. Tuan-tuan, urus jenazah hak mati kemalangan teruk, duduk tengah urus tu boleh duduk makan nasi. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita tengok hak patah depan mata depan ni pun duk nak makan pun jadi berasa lain lah. Puak ni lepas buat forensik ataupun nak nampak duduk depan mata ni, Ustaz aku nak makan sikit lagi, habis sikit lagi, ni jenazah duduk depan ni. Puak ni boleh buat, tuan-tuan. Dia ada orang kat jenis Allah Ta'ala bagi kelebihan tu. Saya biasa masuk khusus urus jenazah, dia buat main gambar ni, bukanlah dia nak tunjuk rumah, dia nak habak cara macam mana nak urus ni. Jenazah ni daripada hancur suku, hancur setengah sampai hancur terus. Nak buat lagu mana? Kita duk tengok gambar pun duk kelipuk-kelipuk tengok. Duk lagu tu. Dia tak ada apa. Ustaz cari tengok ni tang mana kaki lah. Boleh duk buat teka-teki kat kita. Ustaz cari tengok tang mana kaki dia. Bukan jenis lagu tu tuan-tuan. Kena ada orang hak tajuk dia urus tajuk tu. Kena ada. Bukan semua orang boleh buat kerja lagu tu. Dan hukum dia fardu kifayah. Kalau kata tak ada orang urus jenazah, tak boleh urus. Lah kali tak terurus dia sampai tak boleh nak ke bumi, berdosa habis kampung. Dan sebab tu hari ni banyak dah yang duk buat macam tu, sukarelawan. Bagus, tak ada masalah, teruskan buat. Tapi hak kita ni kena ada. Sebab apa? Dia tanggungjawab besar. Urus jenazah ni tuan-tuan, bukan nak kata, kadang-kadang urus jenazah ni pun dia dimuliakan. Kadang-kadang jenazah yang mati itu adalah jenazah-jenazah orang yang mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Sebab dia mulia kerana pangkat ke, mulia kerana dia ni sultan ke apa ke, ataupun mulia kerana kedudukan dia sebagai ahli ilmu dan sebagainya. Ala kulihat, dia tu mungkin orang biasa, tapi hari kematian seseorang itu dia dimuliakan daripada segala orang-orang jenis. Itu di antaranya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala firman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu, dalam surah Baqarah disebutkan, bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir, kemudian ia menghidupkan kamu macam mana kita hari ini. Setelah itu dia mematikan kamu, yakni setelah itu sampai ajal mati kita semua, kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari kiamat. Nampak tak tuan-tuan, kita hidup berapa kali, mati berapa kali tu. Sebab tu ada orang teka-teki, orang kata apa diakah tuan-tuan yang dia tak ada tapi bila ada selama-lamanya? Apakah yang sebelum tu tak ada dan selepasnya pun tak ada? Dia soalan. Ada 4 jenis. Apa yang sebelum tu dia ada, lepas tu dia tak ada terus? Apa pula? Soalan-soalan lagu tu. Contoh. Benda apa? Hak tak ada ni, tapi bila ada ni tak habis-habis, tak mati-mati sampai ke hujung, sampai bila-bila pun tak ada dah. Benda tu tak ada, tapi bila ada, dia tak ada terus sampai bila-bila. Apa dia tuan-tuan? Contoh. Fikir angam. Payah saya pagi-pagi ni otak tak apa nak ni dia kena makan tu. Lambat. Contoh, hari kiamat. Hari kiamat bukan ada hari lah ni.
Tapi dan ada esok ada terus sampai tak ada berhenti. Nikmat syurga. Nikmat syurga. Kan? Nikmat syurga lah kita bukan duk berasa lagi. Dan berasa esok dia rasa sampai tak ada berhenti. Itu. Jadi Allah Ta'ala hidupkan kita, mati pula, hidup balik, mati. Macam tu. Sebab tu Allah Ta'ala, siapa hampa ni gamak buat kerja lagu ni, sedangkan hampa ni akan dihidupkan balik, akan diazab, akan dibagi pahala baik buruk dan sebagainya. Akhirnya kamu dikembalikan kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk diberikan balasan atas segala yang kamu kerjakan. Sebab tu kematian ini, muka surat 60, diiringi oleh manusia-manusia yang baik, dan terelak mereka daripada kaiban yang zahir. Sebab tu tuan-tuan mati Allah sekalian, banyak riwayat-riwayat yang menganjurkan untuk kita menyatakan kelebihan, bahkan menyebutkan berkaitan dengan kelebihan juru mandi jenazah ni. Di antara orang yang mandi jenazah ni, kelebihan dia apa dia? Dia diberikan pengampunan dosa seperti baru dilahirkan, diampunkan dosa-dosa yang lalu, dan akan diutupkan keaibannya di akhirat. Ya, tak mustahil pun tuan-tuan. Sebab orang yang mati ni, dia dalam macam-macam keadaan. Ada orang mati dalam keadaan yang cukup elok. Ada. Bahkan tuan-tuan, bukan nak kata, saya pernah jumpa satu jenazah yang mana dia ni beberapa minit sebelum dia meninggal, dia berak siap-siap minta maaf bahasa ni. Berak siap-siap. Sebab apa? Kita kata, apa masalahnya? Apa nama nak mati belum tu berak pelik tahu lah. Tuan-tuan, orang yang mati, di antaranya ialah najis dia tu keluar tak habis. Sebab tu sunat untuk kita letak dan tekan perut masa kita duduk mandi jenazah tu. Tekan sikit, bukan kata torang ni dulu tu. Tekan bagi orang kata apa, keluarkan habis bahagian-bahagian benda yang ni. Tuan-tuan tahu tak, nak mati tu azab. Nak mati tu azab. Minta maaf dengan bahasanya, sakitnya sakaratul maut tu, azabnya roh nak keluar tu, sampai ada setengah-setengah jenazah ni sampai terberak terkencing. Tapi satu jenazah Tok Guru ni saya biasa jumpa, sakit, tapi dalam waktu yang sama dia, orang kata apa, beberapa ketika sebelum dia meninggal tu, dia keluar turun pergi bilik air apa semua, sudah selesai qada hajat apa semua, dia naik-naik duduk tempat dia sambung zikir, meninggal. Yang urus jenazah tu, dia kata tu Ustaz, bukan nak kata Allah Ta'ala mulia semua Tok Guru, dia kata. Pasal apa? Tak ada celah, tak ada kurang, tak ada apa ketika mana kami menguruskan jenazah Tok Guru ni. Tak ada, mudah sungguh. Dia badan dia tak besar, badan dia kecil, mudah urus, kalih mudah apa semua, cek najis tak ada apa semua. Dia kata elok belakang. Mudah kerja kami Ustaz. Tak sampai setengah jam, saya ambil bukapan apa semua, mayang. Semayang tu pula tuan-tuan beribu dia kata. Nampak tuan-tuan. Tapi ada orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi amanah kepada orang-orang jurus jenazah ni, menguruskan jenazah-jenazah yang ada keaiban. Oh, atas dunia sembang dia punya kemas, rupa-rupanya nah kurak celah kengkang. Kan? Hak tu bukan orang tahu tu. Hak tu tak ada siapa tahu tu. Hak mandi jenazah tu tahu. Duk sembang deras sangat, sakan sangat atas dunia ni, ni rupa-rupa. Tuan-tuan, itu benda-benda yang kita katakan hanya orang yang menguruskan jenazah saja tahu. Contoh, macam lah orang-orang besar, tuan-tuan boleh duk pergi pegang kepala dia tak tahu kan? Bukan boleh duk pergi pegang kepala dia tak tahu kan? Contoh, raja kata apa, tuan boleh duk pergi pegang kepala tu? Tak boleh. Takat boleh pegang lah ni buat tolong gunting rambut dia, tu pun ada syarat, bukan boleh duk pegang tak tahu kan? Tapi mai mandi jenazah, tuan nak buat apa? Bukan takat pegang kepala, minta maaf bahasa dia, lebih daripada tu tuan tak boleh pegang. Kalau seorang yang mandi jenazah yang tak ada amanah, hampa kemas-kemas, hampa apa setakat duduk sembang mana aku ni, pegang terus, habis. Mana amanah hang? Mana hang jaga rahsia orang? Mana hang memuliakan orang? Mana tak ada akhlak orang yang seperti itu. Sebab tu orang yang mandi jenazah ni, dia kena mandi orang yang memang betul-betul ada sifat amanah, sifat yang jaga rahsia. Sebab tu muka surat 60 menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sekiranya si mati itu adalah seorang ahli bid'ah, yakni orang ahli yang buat benda jahat, yang menzahirkan pelakuan bid'ahnya, yang buat bangga pula dengan benda jahat dia buat,
Alhamdulillah, takat-takat lah duk minum arak pun tak ada apa, aku berlaku. Tu hak jenis lagu tu. Aku ni kalau tak mayang pun kaya takat lah, dia tak ada duk kelapak pakai duit orang. Dia ni jelas sungguh dia ni jahat dia, dan jelas sungguh perbuatan yang dia lakukan kepada orang ramai. Maka si pemandi jenazah melihat tanda-tanda yang tidak disenangi pada jenazah tersebut, maka dibenarkan untuk jurumandi jenazah untuk bercerita kepada masyarakat agar menjadi tauladan dan dijauhi segala buatan bid'ah tersebut. Contoh ada seorang jemaah di satu-satu qaryah, jahat semua dia ni, main tina, arak, judi, segala apa bala benda, dan naya orang, zalim, ambil hak orang. Dan dia pun bangga pula dengan jahat dia buat, pun mati dia. Juru jenazah ni pun urus jenazah, tengok-tengok lah ustaz, hitam kelam Ustaz muka Ustaz, najis ni keluar ni sampai tak tahu nak kata apa. Kami tengok hak ni, nampak kekurangan yang ada pada dia. Ketika itu juru jenazah itu boleh cerita pergi kat orang ramai. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kita sama-sama lah minta mohon ampun, moga-moga Allah Ta'ala merahmati jenazah kawan kita ni. Dan kita pun tahu dia ni jahat lagu mana. Dan ketika mana kami mandi jenazah, mungkin balasan Allah Ta'ala pada dia, Allah Ta'ala bagi dia jadi lagu ni, keluar benda lendiak kot hidung, kot mulut, apa kot kemaluan yang kami tahu tengok dia ni. Tak tahulah, mungkin sebab dosa zina dia ke, wallahualam, kita pun tak tahu. Tapi kita minta serupa tuan-tuan baca cerita mustika lah. Kan? Orang tuan-tuan duk baca buku mustika tu lebih kurang lagu tu lah. Kan? Lagu ni ilendiak ni, ya Allah busuknya, ya Allah kami lap keluar, ya Allah tak tahu. Contoh lagu tu. Kalaulah si mati ni memang jahat dia tu, tahu semua orang tahu dah jahat dia lagu tu, maka kata Imam Nawawi masa tu boleh untuk si mandi jenazah cerita kongsi agar jadi peringatan kepada orang ramai, tak buat macam dia. Manakala jika si mati adalah jenazah daripada golongan orang-orang yang baik, yang saleh, didapati tanda-tanda kebaikan pada si mati seperti muka yang berseri-seri ataupun tersenyum, maka sunat untuk dikongsikan pengalamannya itu kepada orang ramai agar dijadikan galakan untuk orang ramai mengikuti jejak langkahnya dan menjumpai perjalanan hidupnya yang baik. Tuan-tuan tahu baru ni saya tengok satu video seorang pakcik Arab, dia nak meninggal, dalam beberapa nak meninggal tu duduk sembang dengan malaikat maut. Ni ui, Masya Allah. Ni nak mati ni, anak beranak penuh ni, dia duduk sembang dengan malaikat maut. Ni hang mai ni Allah Ta'ala suruh dah kah? Ya. Lagu tu kah? Apa Allah Ta'ala kata pasal aku ni? Ni duduk sembang ni, duk cakap dalam 20 minit last kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, lindungi hati-hati orang Islam, ya Allah. Ni nampak tak? Saya nampak kelebihan dia tu pada mana? Safiyul qalb, hati dia tu bersih, tak ada masalah dengan orang. Tu kemungkinan punca dia ni mati dalam keadaan baik. Kita kalau nak mati, ya Allah selamat anakku, ya Allah redak dan jangan, kalau boleh jangan, itu kita. Dia ada, ya Allah peliharalah hati-hati orang Islam, ya Allah. Ni nak mati ni, dia doa, ya Allah peliharalah hati-hati orang Islam, ya Allah. Duk cakaplah kali mengucap, habis mengucap mati yang tu. Allahu Rabbi ya salam. Tu kita lah malaikat maut nak sembang apa lah tuan, gelabah pun tak tahu nak cerita lah kita ni. Dia boleh duduk sembang tuan. Allah. Dan tuan-tuan jangan berasa pelik, jumpa malaikat ni benda biasa. Yang para ulama duk bahas boleh tak boleh kita jumpa malaikat, boleh, tak ada masalah. Bahkan saya baca satu kitab, ada yang mengatakan bahawasanya digalakkan, disunatkan, kalau tak silap kita saya dalam kitab Bushrul Karim, syarah kepada Muqaddimah Hadramiyah, dalam kitab tersebut menyatakan bahawasanya sunat sangat-sangat untuk kita lepas sembahyang subuh dan lepas sembahyang asar bersalaman di antara kita. Sunat. Sunat. Lepas sembahyang asar, lepas sembahyang subuh, pakat-pakat bersalam. Pasal apa? Disebutkan dalam kitab tersebut, kerana para malaikat yang rahmat,
dia akan duduk bersama dengan orang-orang Islam, menyerupai orang-orang Islam dalam bentuk tubuh badan orang Islam, bersama dengan mereka dalam semayang-semayang mereka. Maka apabila bersalaman itu dilakukan, maka kita kemungkinan saja, ni dalam kita ramai-ramai tak apalah kita kenal semua orang, kan? Pekat dulu lawan bajet pula kan. Assalamualaikum. Ya saya malaikat. Nak buat kemas lagu tu tahu. Allah semua orang tahu hang tu duduk tang mana kan. Ni contoh kita duduk sembahyang di masjid ke ataupun al-Ar ke mana-mana ke tempat kita tak kenal orang ni. Memang duduk bersalam dengan kita. Kita pun tak tahu dia siapa, dia pun tak tahu kita siapa. Kemungkinan saja malaikat-malaikat rahmat itu yang mai sembahyang menyerupai manusia bersalaman dengan kita dan kita memperoleh keberkatan daripada kebaikan mereka. Itu disebut dalam kitab Ushul Karim kalau tak silap saya. Tuan-tuan. Sebab tu mati Allah sekalian, kita bersalaman, kita ni apa semua benda-benda yang kita pun tak tahu keadaan. Maka kita boleh saja untuk bertemu dengan malaikat dan sebagainya. Bahkan malaikat kalau menyerupai orang, katakanlah apa-apa berlaku kepada dia, maka yang berlaku itu hanya pada gambaran dia sahaja. Contoh, tuan-tuan bisa dengar tak cerita Nabi Musa? Cerita Nabi Allahu Akbar, Nabi apa yang duk menjik tu, dia reti jik, Nabi Idris. Tuan-tuan bisa dengar tak cerita Nabi Idris pergi cucuk mata malaikat, cucuk mata ni, mata iblis? Bisa tak? Okey. Lepas tu tuan-tuan bisa dengar tak Nabi Musa pergi tampak malaikat maut? Tuan-tuan bisa dengar tak? Itu adalah hadis Bukhari tu. Kalau dengar tu, lagu mana iblis kena tikam mata, lepas tu malaikat kena sepak, ni lagu mana cerita ni, tajuk apa ni, tu kena bagi berjelas elok-elok. Disebutkan oleh para alim ulama, malaikat kalau menyerupai manusia, apa-apa berlaku kepada dia yang hakikatnya tidak berlaku pada dia, tapi pada gambaran saja. Kalau dia jadi manusia, gambar manusia ataupun kita katakan bentuk manusia tu saja kena. Contoh macam ni kita duduk salam-salam, kata-kata dia tu malaikat, gelok-gelok faham kena lenggak depan tu. Hak kena lenggak tu hanya gambaran saja, bukan malaikat tu. Tapi berbeza dengan jin ataupun iblis, apabila dia menyerupai mana-mana makhluk, kalau apa-apa kena pada dia, maka kena sungguh dia. Contoh, jin ni umur panjang tuan-tuan. Hak hidup zaman Nabi pun mungkin hidup lagi zaman lah ni. Dia umur panjang. Tapi kalau dia menyerupai manusia ataupun dia menyerupai binatang-binatang, dia lintas kena langgak, kena apa ke apa semuanya, memang dia akan mati. Itu ialah mati betul-betul. Iblis tu mati, jin itu mati kalau dia menyerupai. Tapi kalau dia tak menyerupai, umur dia akan panjang lagi lah. Itu kesan-kesan daripada kalau iblis dan jin dan sebagainya menyerupai mana-mana makhluk seperti mana kita. Sebab itu tuan-tuan mati Allah sekalian, maka itu sikit bahasan yang ringkas sahaja. Maka kita ni yang dalam kehidupan kita tak tahu lagu mana orang dan sebagainya, apabila kita menemui akan kes-kes yang mana orang tu baik, orang tu saleh, kita jumpa dia mati dalam keadaan baik dan saleh, ada tanda-tanda kebaikan bagi dia, maka ketika itu kita sunat untuk cerita baik dia. Allah tuan-tuan, saya bukan nak kata lah, bagus sungguh Bang Ji tu, bagus sungguh Bang Ji tu. Masa kami urus jenazah dia, badan besar tapi angkat ringan, Masya Allah. Allah Ta'ala mudah sungguh. Muka ni kau berseri tak tahu nak abang, berseri sungguh. Dia bukannya cerah, dia bukannya putih dia, tapi tengok tu seronok. Alih mudah, kami pergi cari buat keranda mudah, pergi cari van nak ni mudah, segala benda mudah. Hak kami jumpa tu pula, dia ni bukan siapa-siapa, tapi mai di masjid nak urus jenazah ni beratus orang mai. Hak tunggu dia. Ada hak kawan tu pula kami tanya-tanya, mai dari Singapura tu, mata-mata nak itu cerita-cerita dia. Kita katakan kalau dia ni orang yang saleh, orang yang kedai kebaikan, maka sunat untuk mandi jenazah, lebih cerita hak tu. Maka jika salah seorang ahli keluarga kita yang meninggal dunia, maka sebaiknya ahli keluarga yang terdekatlah yang mandikan jenazah. Ni isu ni saya nak sebut sikit. Siapa yang sepatutnya sunat mandi jenazah? Okey, siapa yang sunat? Ni tuan-tuan dan saya kena ambil peringat, pasal kita nak mati. Kita nak mati esok dan kita mati esok, tuan-tuan kena pergi pesan dekat siapa nak urus jenazah. Ini kena ambil tahu. Dan mak ayah kita yang mana hidup ni, nanti kalau kita meninggal, siapa yang nak pergi urus mereka? Sebahagian daripada kita, masjid ada, masjid urus lah. Tak. Kita bahas dari segi hukum hakam,
Jika salah seorang ahli keluarga kita meninggal dunia, maka sebaiknya ahli keluarga yang terdekatlah yang memandikan jenazah tersebut. Agar sekiranya terdapat keaiban pada jenazah, maka kitalah yang paling berhak menyembunyikannya. Lagipun sekiranya ahli keluarga terdekat yang mandikan dengan cara mandikan jenazah tersebut, pasti akan dibuat dengan cermat, berhati-hati kerana sifat kasih sayang menebal dalam diri kita. Okey, baik, macam ni. Bagi jenazah lelaki, orang yang paling afdal memandikan jenazah adalah orang yang paling afdal didahulukan untuk menjadi imam kepada jenazah. Maka siapa? Maka yang mengikut turutannya, jika jenazah itu adalah jenazah lelaki, maka yang paling afdal memandikan jenazah lelaki tersebut ialah dimulakan dengan ayahnya. Tak ada ayah, Tok Wan. Tak ada Tok Wan, anak lelaki. Tak ada anak lelaki, cucu lelaki. Tak ada cucu lelaki, adik-beradik lelaki. Tak ada adik-beradik lelaki, sepupu sepapat lelaki. Tak ada sepupu sepapat lelaki, orang yang adik-beradik yang terdekat di sebelah lelaki. Itu ikut turutan. Bagi orang perempuan pula, bila seorang perempuan meninggal, maka yang paling layak memandikan seorang jenazah perempuan adalah dimulakan oleh maknya, ataupun tok dia, ataupun anak perempuan dia, ataupun cucu perempuan dia, ataupun adik-beradik perempuan dia, ataupun sepupu sepapat belah perempuan dia. Itu ikut turutan kalau kata yang nak mandi jenazah. Baik, isu dia berlaku apabila boleh ataupun tidak seorang anak lelaki memandikan jenazah ibunya. Boleh tak boleh? Itu isu dia. Itu isu dia. Boleh tak boleh? Dua jawapan. Yang pertama, sekiranya ada adik-beradik perempuan yang lain yang masih ada, maka mereka itulah yang sepatutnya memandikan jenazah, dan anak lelaki ni tak boleh mandi jenazah. Sebab apa? Sebab aurat yang ada pada mak, walaupun mak sendiri, aurat itu tetap ada di antara seorang ibu dengan seorang anak lelaki. Okey, aurat mak kita dengan kita, tang mana? Aurat mak kita dengan kita, kita boleh tengok mak kita ni takat mana? Ha, tuan-tuan. Apa ya Ustaz, lupa mak mati lama amwe. Takkanlah sampai tara tu. Daripada mana? Pusat sampai lutut. Betul tak? Aurat kita dengan mak kita pusat sampai ke lutut. Tapi saya nak tanya, minta maaf bahasa dia, takat-takat lah. Mak mana duduk dalam rumah ni, baju pun tak pakai? Ada? Mana boleh dia buat kerja lagu tu? Kan? Balik-balik rumah tengok, mak apa dia tu? Bukan boleh buat lagu tu. Walaupun auratnya daripada lutut sampai ke pusat, ini aurat yang kita tak boleh tengok dengan mak kita. Dan mana-mana aurat yang boleh menimbulkan syahwat dan sebagainya pun mesti ditutup dalam rumah. Minta maaf lah, ni nak pesan juga ni lalang kita live pun ada ni. Mak pak hak muda-muda ni, hak kadang-kadang duk pakai baju ni, minta maaf bahasa lah, baju tu padan hang dengan bini hang ataupun hang dengan laki hang, maka hang jangan duk pergi pakai depan anak-anak. Jangan. Minta maaf bahasa dia. Nah, kadang-kadang baju orang perempuan ni kan dia ada yang baju-baju special sikit, nak duduk dengan suami dan sebagainya. Hak baju tu takat duduk dalam bilik saja. Jangan duduk pergi pakai baju tu keluar, duduk pergi sedia makan dengan anak-anak, tak boleh. Sebab aurat kita dengan isteri kita tak ada. Tapi aurat kita, mak ataupun isteri kita dengan anak-anak kita ada. Maka jangan dibiasakan kehidupan macam tu dengan anak-anak. Maka apabila seorang ibu itu telah meninggal, maka anak lelaki tetap tak boleh melihat aurat ibunya setelah mana ibu dia mati, meninggal. Maksudnya apa dia? Kalaulah ada adik-beradik perempuan, maka adik-beradik perempuan kena urus jenazah mak dia. Kalau dia nak tolong pun tolong setakat mana yang berkaitan sahaja. Contoh, kita minta maaf bahasa, anak lelaki ni tak boleh duk pi basuh bahagian-bahagian kemaluan, basuh bahagian-bahagian aurah-aurah yang sepatutnya kita tak boleh tengok. Dulunya hidup pun tak boleh tengok, mati pun tak boleh nak tengok. Jelas? Tapi katakanlah, ini soalan jawapan yang kedua, boleh ataupun tidak seorang anak lelaki meruskan jenazah mak dia yang perempuan? Boleh, sekiranya yang pertama tak ada siapa dah, dia memang mangga tu ya anak tunggal,
Dalam waktu yang sama pula, pemandi jenazah perempuan pula tak ada di Qorah dia. Dan mak dia tu pula lumpuh sakit, dan dia dah uruskan mandi mak dia tu daripada dulu lagi, dah bertahun dah dia urus mandi mak dia, sampailah hari mak dia mati, tak ada siapa urus, tak ada siapa yang boleh buat. Maka ketika itu dia kena urus. Saya pernah jumpa satu orang makhluk Allah Ta'ala ni, ya Allah, cukup bagus. 2 orang saya jumpa, dan 2 orang masih hidup. Seorang pernah saya bekerja dengan dia, yang seorang lagi saya berkawan dengan dia daripada saya sekolah. Kedua-dua ni tak kahwin sampai hari ni. Umur dekat 50, tak kahwin. Kes apa? Urus mak. Ada seorang tu, setiap hari saya tengok dia main kerja lewat. Tapi bukan lewat teruk lah, dah 8.30 macam tu dia sampai. Saya duk tengok banyak kali dia ni, awak yang main kerja lambat, apa masalah dia ni? Lagi saya tanya kawan-kawan dia, pasal apa dia ni kerap main lambat? Bos dia tahu tak? Betul Syekh, bos dia tahu, dan bos dia memang bagi kebenaran, dia main lambat. Saya kata, awak istimewa nak kerja mana dia ni sampai tahu ni punya cerita ni. Dia kata, Tuan Syekh, dia ni bos bagi satu kelebihan dekat dia, iaitu dia lepas daripada sembahyang subuh, dia akan urus mandi apa nama mak dia, bagi selesai apa semua, duduk atas katil bagi makan, selesai dah semua, baru dia balik ke jabat. Jadi dia ni kalau dibuat kerja, dia akan dibagi kerja 9 kat atas. Jadi itulah yang dia buat daripada dulu sampai hari ni, Tuan Syekh. Mak dia tu memang dalam keadaan guru. Saya kata, ya salam, dia ni Allah besar ni. Satu lagi saya jumpa orang besar duduk berkawan sampai gelar, bagus dia ni. Saya tanya, kenapa abang tak kahwin? Saya kata, saya nak kahwin bukan siapa yang tak mau kahwin, Ustaz, nak kahwin. Tapi saya duduk tengah cari dan masih mencari, dan sampai hari ni tak jumpa orang hak boleh terima mak saya seadanya dan menguruskan mak saya seadanya sebagaimana saya menguruskan dia. Allah. Kita hari ni, anak-anak kita hari ni sanggup nikah tinggal mak pak. Dia ada. Saya, kalau betul ada orang perempuan nak boleh terima mak saya akan kahwin. Kalau tak, sampai hari ni tak kahwin. Sampai hari ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hak jenis lagu tu tak ada siapa nak urus. Sila, kalau dia saja yang boleh menguruskan, maka ketika itu dibenarkan anak lelaki tersebut menguruskan jenazah ibu dia. Begitu juga sebaliknya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jawab 731 jadi ya. Ya. Okey, pasangan suami isteri itu lebih layak. Maksudnya kalaulah yang mati itu isteri dan kita ada anak perempuan, maka si suami dan anak-anak perempuan disunatkan untuk menguruskan jenazah si isteri tadi. Sama juga suami meninggal, isteri ada. Yang ni jarang berlaku. Pasal apa? Payah sikit orang perempuan tu nak mandikan kita. Pasal kadang-kadang badan kita besar sikit, orang perempuan kederat tak terang mana. Tapi kalau segi hukum, boleh untuk si isteri memandikan jenazah suaminya. Memandikan jenazah suaminya. Kerana apa? Suami dengan isteri daripada hidup sampai ke mati tak ada aurat di antara mereka. Maka kalau boleh hal tersebut dilakukan, silakan. Tapi kalau kata tak boleh, kita mengikut turutan yang telah kita sebutkan tadi, mengikut turutan orang yang paling layak untuk mengimamkan jenazah tersebut. Wallahu alam. Ada lagi soalan? Tak ada, nah? Cukup setakat itu. InsyaAllah tolong tanda nanti hadis yang ke-22 kita akan sambung tahun depan, no? Tahun depan kita akan sambung lain baca kitab hadis kita, insya-Allah. Tuan mati Allah sekalian, saya minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkata bahasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa rabbana zidna ilma wa sa'alna fi rizqina barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahban fi qulubi ibadik wa zin fi ayuni waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati minal muqarrabin ya katsiran nawar wa ya hasana fi alwa ya as'al ya qa'iman la zawalaka alhamdu laka minna wa laka ashraf ala kulli hal. Allahumma barik lana في أولادنا وفازوا ولا تضرهم وزقنا برهم من آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.